Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman walyatikum birizqin minhu wa la yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahad. Wassalatu wassalamu ala al-Mustafa Sayyidina wa bibina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Saudara pengurusi majlis yang dikasihi Tuan Haji Ismail dan semua anak buahnya, hamba pun terkejut alhamdulillah bagi kerbendang tunjung dan rakan saya Dr. Umar Bedilu dari Spanyol dan Syahid Mahani daripada Tina dan Dirham Negeri Kelantan. Saya sangat gembira kerana bendang yang kecil ini jadi tempat perhimpunan aktivis produk halal melalui gerakan HPA. Saya ucap terima kasih kepada Tuan Haji Ismail yang sudi untuk berkunjung ke bendang. Ayat yang saya bacakan tadi ialah mengenai dengan makanan yang bersih dan baik. Dalam suratul Kahfi, surah yang diminta kita mengulang kaji setiap minggu. Ini kurikulum yang ditentukan oleh Nabi SAW. Setiap minggu orang Islam mesti mengkaji surah Yasin dan surah Kahfi selain daripada surah yang lain. Apa konten suratul Kahfi sehingga kita kena mengkajinya tiap-tiap minggu? Satu daripadanya ayat yang saya bacakan tadi, digandingkan di antara dinar dan dirham berserta dengan makanan bersih. Mengapa dan apa hikmah Allah menggandingkan dua perkara ini? Fab'atsu ahadakum biwarikikum, apabila Ashabul Kahfi dibangunkan selepas tidur 309 tahun, dikejutkan semula. Mereka bangun dan mereka kata kepada rakan mereka, biwarikikum hadhihi ilal Madinah, bawakan beberapa keping duit perak ini. Did you bring dirham today? I think in my car there is a dirham. Tolong kamu ambil, or if you bring, I can show them now. Biwarikikum hadhi, warik atau warak adalah duit perak, ya. Warik pun sama, warak pun sama, ialah duit perak. Kenapa dalam ayat ini disebut duit perak? Bukan duit apa masa tu lah, ringgit mungkin belum ada lagi, Malaysia belum ada pun masa tu, mungkin 1000 tahun sebelum Nabi SAW. Ini contoh duit perak kita, ya, yang pertama kali dalam zaman moden dicetak semula oleh Kerajaan Islam Kelantan. Dan Dr. Omar dan Kak Nik Mahani antara orang yang ada belakang saya, kerani yang tukang sign cek saja untuk order. Dan sebenarnya kita cakap benda ni belum Dr. Mahathir cakap, ya. Tahun 93 sudah ada laporan dalam berita harian. Masa tu saya ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Kelantan. Kita ada satu muktamar di Kuala Kerai dan resolusi muktamar Dewan Pemuda masa tu ialah untuk mengeluarkan dinar dan dirham. Kemudian kita dapat kerajaan, saya jadi esko, kita dapat keluarkan dinar dirham ni pada tahun 2000, first we meet in 2006, 2006, ya. 1000 tahun dulu duit perak ini telah digunakan. Pada zaman Nabi SAW yang paling mudah kita faham, dalam hadis-hadis disebut satu ekor ayam di pasar Madinah adalah 1 dirham. Satu ekor kambing yang sederhana ialah 1 dinar. Dinar daripada emas, dirham daripada perak. Jangan bertukar. Nanti kita akan nikah, saya terima nikahnya dengan mas kahwin 1000 dinar, mati kita. Kalau 1000 dirham boleh, 1000 dinar mati, ya. Perempuan sukalah dengan dinar, kita tersasar sebut, ya. Baik, biwarikikum hazihi, pada zaman Nabi SAW 1 ekor ayam di Madinah 1 dirham.
Satu ekor kambing 1 dinar. Hari ini 1 dirham ialah 25 ringgit. Masih boleh beli ayam di seluruh dunia pada abad ke-21. 21st century, we still able to buy a chicken, not a kitchen, ya. Di seluruh dunia dengan 1 dirham. Dan 1 dinar sekarang adalah 734 ringgit. Bermakna kita boleh beli kambing di seluruh dunia dengan 1 dinar. Maksudnya ialah selepas 309 tahun, kemudian selepas ribuan tahun, dinar dan dirham naik nilai dia setiap masa. Sebab itu, kalau kita rujuk harga barang berasaskan dinar dan dirham, kita tidak akan mengenali erti inflasi. Zaman Nabi 1500 tahun, 1 ekor ayam 1 dirham. Di Kota Baru abad ke-21, 1 ekor ayam 1 dirham, ada lagi baki dia. Maknanya tak ada inflasi. Tetapi kalau kita sebut dalam dolar atau rial Saudi ataupun ringgit Malaysia, 1 ekor ayam 40 tahun dulu, kalau kambing masa saya kecil adalah 40 ringgit. Masa saya kecil 40 ringgit 1 kambing. Sekarang 1 kambing 700 ringgit. Naik harga dia. Bukan naik harga, turunnya nilai duit kertas itu. Biwarikikum hazi, kamu bawa duit perak ini beberapa keping ilal Madinah, ke bandar untuk membeli belah. Falyanzur, kamu kena perhatikan azka ta'aman, makanan yang paling bersih dan paling halal dan paling baik. Jadi saya ucap tahniah kepada keluarga SPA Tuan Haji Ismail yang meneroka bidang ini. Dia dapat pahala selain daripada dapat untung. Tetapi kena gabungkan pengeluaran dan pengedaran barang-barang tuan-tuan yang baik tadi dengan dinar dan dirham. Macam mana nak buat? Ada dinar dirham, barang akan jadi halal dan baik. Perdagangan akan jadi halal dan baik. Dan kita orang Islam akan makan makanan yang halal dan baik. Hari ini kita mengusahakan padi organik, yang saya harap tuan-tuan boleh jadi wakil untuk meyakinkan dan minta orang ramai petani-petani bertukar kepada padi organik. Kita sentiasa berkata Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat pada seluruh alam. Tapi kita senang-senang saja sebenarnya mufsidin fil ard, kita merosakkan muka bumi dengan cara kita guna baja kimia, racun kimia. Usahkan ozon yang kita tak nampak tengok atas langit sana, serta merta di bendang kita semua hidupan mati, dan kita sebagai khalifah telah membunuhnya. Dan kita berkata kita adalah khalifah untuk rahmatan lil alamin. Belut mati, keli mati, haruan mati, puyuh mati, sepat mati, siput mati, cacing yang bertasbih pada Allah. Kerana semua makhluk Tuhan kata bertasbih padaku. Yusabbihulillah ma fis samawat wa ma fil ard. Sentiasa bertasbih kepada saya semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit. Dalam bahasa Arab kita tahu ma dan man. Man maknanya orang berakal, sesuatu ciptaan yang berakal. Man. Kalau ma, semua ciptaan, kayu, batu, rumput, cacing, siput, apa nama yang terbang, burung, kupu-kupu, apa ni yang lelayang ni, apa yang kecil-kecil ni, pepatu ni, apa kekat apa, pepatung. Masya Allah, subhanallah. Mereka bertasbih kepada Allah SWT. Datang kita sebagai hamba Allah yang kononnya mengaku khalifah fil ard, yang membawa rahmat pada seluruh alam, sembuh racun, mati habis segala binatang, dan kita kata kita bawa rahmat pada seluruh alam. Kerana nak makan padi 1 jemput, kita matikan ribu-ribu hidupan sepanjang hidup kita, dan kita tak pernah bertaubat, ya. Sedangkan satu daripada cara beristighfar, ampunkan saya dosa yang saya buat, yang saya tahu, dan yang saya buat saya tak tahu itu dosa. Saya rasa satu daripada bendanya ialah kita membunuh hidupan.
Kemudian bukan saja hidupan, pokok-pokok, buah-buahan, kalau dekat dengan bendang yang kuat guna racun, pokoknya rosak, buah-buahannya tak menjadi, buahnya jadi keras, buahnya gugur sebelum masa. Kalau jadi, ada racun dalam kotak racun serangga yang diminta disembur kepada padi. Di dalam kotak tu dah sebut racun ini kena digunakan 40 hari sebelum daripada padi ini dimakan, beras ini dimakan. Tetapi dalam amalan kita 2 minggu disembur sebelum dituai. Lepas tuai terus dikeringkan, lepas kering dinisin, dah masuk dalam pack, dijual dan dimakan oleh kita orang Islam dan bukan Islam. Dan sekarang kita lihat 30 tahun kencing manis, 40 tahun kanser, tak sampai 40 tahun stroke. Kerana kita telah beri mereka makan sejak daripada kecil racun. Ya, saya beri makan anak saya racun dan saya tak pernah istighfar. Saya sendiri makan racun. Ya, tak pernah kita istighfar. Lepas tu kita sakit. Sedangkan Allah, Nabi kata, yang paling Allah sukai yang paling kuat, mukmin yang kuat. Mukmin nak jadi kuat macam mana makan racun daripada dalam perut tadi. Jadi kita kena balik kepada pertanian mesra alam yang dipanggil organik sekarang. Hapuskan racun kimia dan baja kimia. Ini yang kita buat di sini. Saya sangat turut budi pada Tuan Haji Ismail kerana menyokong usaha kami. Tinggal lagi masalah dia nak luaskan. Kalau buat di Tunjung ni saja, berapa lama boleh tahan? Itu kedai dah nak naik. Dulu tanah kita usahakan, tapi dah nak naik gudang, ya. Tuan Haji Ismail ada duit sikit, kalau boleh beli tanah ni lah, Saya bukan main gunsing lagi, takut esok tanah ni dah jadi bangunan. Kerana pemikiran pembangunan kita ialah greenery, tak ada tempat dalam township planning kita. Kalau nak membangun, mesti ditambak segala bendang, dijadikan bangunan. Itu baru pembangunan. Padi tak boleh ada orang panggil hak untuk hidup di celah-celah kemajuan. Ini di Kelantan sendiri pun, walaupun saya jadi esko, kita hadapi dilema ini, ya. Kerana force pemikiran pembangunan itu begitu salah sifatnya. Jadi kalau kita boleh protect di sini, satu hal. Tetapi yang lebih penting ialah semua petani kita berubudiah, beribadat dengan cara menjaga semua hidupan melalui pertanian yang tidak merosakkan alam. Istighfar pada masa sahur boleh menghapuskan bala. Maka bila kita beristighfar, antara lain kita kena meninjau balik aktiviti kita yang mungkin telah bertentangan dengan fitrah sunnah alam yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Bagi makanan halal yang diusahakan oleh HPA, HPA telah berkembang. Saya ucap tahniah, alhamdulillah, atas usaha tuan-tuan semua. Dan harap pada masa akan datang kita dapat bekerjasama dalam perkara ini dan kita dapat maju lebih ke depan lagi, dan kita boleh meneroka perubahan. Saya setuju dengan lagu Diki Barat tadi, ya. Perubahan, ya. Minda perubahan tu kena ada. Kalau kita tak ada minda perubahan, semua kita take for granted, kata orang putih. Semua kita ambil santai, semua kita ambil mudah, dan kita berasa kita tak boleh mengubah. Padahal mengubah adalah keadaan kita sekarang perlu diubah, ya. Dalam politik pun kena ubah juga, kan, ya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.